Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 30 Mei 2022 bersamaan dengan 28 Syawal 1443 Hijrah. Bersama saya Aziz Zana Alam. Ikuti media sosial rasmi kami untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih melalui Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baik, kita mulakan dengan segmen Sahih. Orang ramai diminta agar berhati-hati sekiranya menerima mesej pesanan ringkas yang menyamar sebagai Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) seperti yang tular di media sosial. Pihak MDEC telah dimaklumkan terdapat sistem pesanan ringkas SMS yang menyamar sebagai MDEC dengan membuat tawaran jawatan kosong kepada orang awam. MDEC menegaskan bahawa pihaknya tidak menjalankan sebarang pengambilan pekerja melalui SMS seperti kumpulan itu beroperasi tanpa kebenaran dan pengesahan daripada pihak syarikat. MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada dengan panggilan individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawainya dengan mendakwa orang yang dihubunginya itu terlibat melakukan kesalahan. Peringatan tersebut dibuat susulan seorang pengadu telah dihubungi oleh individu bernama Muhammad Azim Abdul Aziz yang memaklumkan bahawa talian telefon pengadu telah menghantar pautan-pautan judi dan lucah ke serata telefon di Negeri Sembilan. Justru pengadu terbabit dikendaki membuat aduan dalam tempoh 30 minit dan sekiranya gagal untuk berbuat demikian, boleh menyebabkan talian telefon pengadu disekat dan disenarai hitamkan oleh pihak penyedia perkhidmatan. MCMC turut menegaskan individu yang dimaksudkan iaitu Muhammad Azim Abdul Aziz bukanlah kaki tangan MCMC dan tidak pernah berkhidmat dengan pihak Suruhanjaya. Pada masa yang sama, sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suruhanjaya lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial. Polis membuka kertas siasatan ke atas satu video tular berhubung dakwaan tulisan berbau negatif terhadap anggota polis yang sedang menjalankan tugas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pengadu yang berkhidmat di cawangan kereta peronda MPV Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, beliau tidak menyedari dirinya dirakam ketika sedang memeriksa sebuah kereta perkhidmatan Grab di Jalan Mayang Mas, Kelana Jaya. Menurut Fakhruddin, kereta tersebut bagaimanapun dilepaskan kerana tidak mempunyai sebarang kesalahan lalu lintas, jenayah ataupun dadah. Katanya lagi, siasatan dibuka di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia untuk tindakan lanjut. Polis mengesan aktiviti Tonto yang berfungsi menjadi pemberi maklumat untuk menggagalkan tugas penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, Tonto itu mengekori dan mengawasi kenderaan JPJ untuk memaklumkan lokasi semasa anggota penguatkuasaan itu. Tambahnya, tindakan itu sekaligus memberi cabaran kepada pihak penguatkuasa berkenaan untuk menjalankan tugas selain memberi persepsi negatif kepada JPJ untuk mengambil tindakan terhadap kenderaan yang melanggar Undang-Undang Jalan Raya. Beliau berkata dalam tempoh Januari 2021 hingga bulan ini, sebanyak 5 laporan polis dibuat mengenai aktiviti pembibitan Tonto dan 2 kertas siasatan sudah didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Baik, rakaman video memaparkan seorang lelaki menetak pekerja lebuh raya dengan pedang samurai yang tular di media sosial baru-baru ini adalah kejadian yang berlaku kira-kira 4 tahun lalu. Rakaman video berdurasi 24 saat itu dipercayai diulang siar oleh satu pemilik akaun di Facebook. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Izam Jaafar berkata, semakan polis mendapati kejadian sebenar berlaku pada tahun
tahun 2018 di Jalan Alam Damai, Petaling Jaya serta suspek lelaki tempatan sudah ditahan dan dituduh mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Tegas beliau, tindakan pihak tidak bertanggungjawab menularkan semula video berkenaan mengundang pelbagai reaksi netizen. Hanya kerana berebut teman wanita, sekumpulan pemuda bersenjatakan kayu baseball memukul seorang lelaki dalam kejadian di sebuah restoran di Taman Ehsan Jaya, Klang Selasa lalu. Kejadian berlaku kira-kira pukul 2.10 pagi dengan insiden tersebut tular menerusi video berdurasi kurang seminit di laman Instagram. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Chia Hung Fong berkata, bertindak maklumat sepasukan polis dari bahagian kongsi gelap judi dan maksiat ditujuh. Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan dan Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor telah menahan 8 lelaki berusia 14 hingga 21 tahun di kawasan Kapar dan daerah Klang. Katanya turut dirampas beberapa telefon bimbit dan helaian pakaian, sebuah motosikal dan juga 2 batang besi baseball. 2 kertas siasatan dibuka berhubung satu kenyataan tular dimuat naik di akaun Twitter oleh pemilik akaun yang mendakwa dirinya dipukul serta telefon bimbit beliau dirosakkan suami di Kuching, Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah mengesahkan kejadian tersebut dan laporan polis telah diterima pada 17 Disember tahun lalu serta 10 Januari tahun ini di bawah pertuduhan khianat dengan merosakkan telefon bimbit serta datangkan cedera. Jelas beliau suspek seorang lelaki berusia 23 tahun dan merupakan penjawat awam. Ujarnya kertas siasatan tersebut akan dimajukan ke Pejabat Peguam Negara bagi memohon arahan selanjutnya. Polis giat memburu 2 lelaki yang terbabit dalam rakaman pergaduhan yang tular sejak Selasa lalu. Kejadian difahamkan berlaku pada 4.40 petang berhampiran restoran Gula Apung, Kota Belud sehingga membabitkan kerosakan kenderaan. Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Syarudin Mat Hussein berkata, rakaman 19 saat itu memaparkan pergaduhan antara 2 lelaki yang merosakkan sebuah kenderaan. Tambahnya, pihak IPD Kota Belud mengambil tindakan mengesan semua suspek yang terlibat bagi memberi keterangan dan membantu siasatan lanjut. Ujarnya lagi, setakat ini punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Baik, ketahui langkah-langkah yang boleh anda lakukan bagi mengendali penipuan menerusi panggilan telefon. Yang pertama, pastikan anda tidak panik dan kekal tenang semasa menerima panggilan. Kedua, tidak mengikut arahan atau permintaan yang diminta oleh pemanggil. Langkah seterusnya, anda diminta untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan serta akaun bank. Selain itu, anda juga dinasihatkan untuk mencabar pemanggil membuat pengesahan maklumat yang diberikan serta tulis butiran pemanggil seperti nombor talian serta nama pemanggil berkenaan. Langkah keenam adalah dengan memutuskan sahaja panggilan tersebut serta membuat laporan polis ke atas pemanggil. Langkah terakhir, pastikan anda berkongsi pengalaman tersebut bersama keluarga dan rakan-rakan sebagai langkah berjaga-jaga. Juga untuk makluman orang ramai, hanya tinggal 2 hari sahaja lagi sehingga hari terakhir pemberian dos pertama vaksin COVID-19 iaitu pagi hari esok bagi Peak Kids. Jangan tunggu sehingga saat akhir untuk mendapatkannya. Tarikh 31 Januari 2023 merupakan tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama bagi kategori kanak-kanak yang baru sahaja mencapai usia 5 tahun pada atau selepas 31 Mei tahun ini. Mereka juga perlu mengambil dos kedua sebelum 30 April tahun depan. Janji temu vaksin COVID-19 dos pertama dibuka melalui pendaftaran dan tempahan janji temu dalam aplikasi MySejahtera sehingga 15 Januari 2023 serta temu janji boleh dilakukan di klinik kesihatan berdekatan dengan rumah anda.
Cegah dan Kawal Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut (HFMD). Anda dinasihatkan untuk mencuci tangan dengan sempurna menggunakan air dan sabun serta menggosok telapak tangan anda termasuk setiap jari dan juga celah jari. Pastikan juga anda menggosok kuku di telapak tangan serta gosok juga belakang tangan anda. Seterusnya, bilas dengan air yang bersih secukupnya serta keringkan tangan dengan kain yang bersih. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Saksikan istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 pada hari Rabu 1 Jun 8.55 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.gov.my. Keluarga Malaysia. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan penubuhan sebuah pusat kajian kewartawanan Malaysia di Melaka. Pusat kajian itu boleh digunakan untuk mengumpul data rujukan melibatkan semua bentuk kajian ke arah memantapkan disiplin kewartawanan di Malaysia. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pusat berkenaan juga dapat memberi manfaat kepada golongan akademik dan penyelidik untuk menjalankan kajian yang berkaitan. Pusat kajian ini boleh mengumpulkan data, rujukan, melibatkan semua bentuk kajian yang dilakukan ke arah memantapkan disiplin kewartawanan di Malaysia. Ia juga boleh melibatkan interaksi dengan pelbagai bidang kemasyarakatan lain merentasi konteks budaya yang berbeza. Bagi tujuan ini, sesuai jika Pusat Kajian Kewartawanan Malaysia ini diwujudkan di Melaka dengan mengambil kira sejarah tempat bermulanya perkembangan dunia kewartawanan. Juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap semua wartawan dapat terus mendukung prinsip dan tanggungjawab yang berkaitan dengan etika dan profesionalisme bidang kewartawanan. Perkara itu seperti dinyatakan dalam Deklarasi Melaka yang dibaca sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2022. Saya akui bahawa profesion kewartawanan harus kekal, bebas dan berfungsi tanpa gangguan dan campur tangan pihak lain bagi menjamin kebebasan bersuara di negara ini. Kerajaan tidak pernah menghalang media daripada menyiarkan sebarang laporan berita yang ada kala dijadikan panduan pihak berwajib untuk mengambil tindakan susulan seperti bertindak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan keluarga Malaysia. Dalam perkembangan yang berkaitan, Hari Wartawan Nasional Hawana perlu diangkat menjadi salah satu agenda nasional yang diiktiraf kerajaan dan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan ia tidak boleh hanya sekadar menjadi ucapan semata-mata seperti sambutan hari peringatan lain.
Kawana Melaka inilah titik tolaknya, kerana saya harap daripada forum yang kita anjurkan pada pagi ini dan juga perbincangan sebelumnya dan juga deklarasi Melaka yang akan diumumkan akan mengandungi roadmap seterusnya, kerana ini baru just the beginning. Things should be even better, should be more dynamic, more vibrant, more impactful as part of nation building. Yang saya yakin wartawan atau jurnalis plays a very important role as far as nation building is concerned. Jadi saya ucapkan tahniah, dan saya seperti yang saya sebutkan tadi, kementerian atau KCOM memberikan full komitmen kepada Hawana. 2 unit kediaman sebuah kondominium mewah di Ibu Negara disyaki dijadikan makmal memproses ekstasi di Gempur. Hasilnya sejumlah dadah bernilai 26.5 juta ringgit dirampas. Turut ditahan seorang lelaki tempatan dipercayai dalang sindiket dan 3 wanita warga Cina disyaki terlibat kegiatan sama. Semua bahan-bahan kimia itu dibeli daripada pasaran tempatan dan diproses. So yang menjadi kepala dalangnya adalah lelaki Cina tempatan tersebutlah. Dan dia inilah yang mengajar atau menurunkan ilmu-ilmu kepada 3 lagi. Salah seorang yang ditangkap itu adalah teman wanita kepada lelaki tempatan tersebutlah. Satu aplikasi sedang dibangunkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi melancarkan urusan pentadbiran sekolah. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidian berkata sebagai permulaan, aplikasi tersebut akan memfokuskan kepada penyusunan jadual yang akan diguna di semua sekolah di seluruh negara. Pada masa sama, KPM juga akan mengkaji proses pengajaran dan pembelajaran dalam negara bagi meningkatkan tahap kecekapan produktiviti di samping mengurangkan beban guru. Dalam pada itu, menurut Razzie, KPM turut akan membuat penambahbaikan bagi modul sedia ada yang kritikal supaya dapat diselesaikan dengan kadar segera. Persatuan Bas Sekolah memberi jaminan tidak akan membebankan ibu bapa berikutan tambahan yang dijangka naik tidak lama lagi. Kata Presiden Persatuan Bas Sekolah Malaysia, Amali Munif Rahmat, beliau berkata jumlah peningkatan tambang bas sekolah adalah tidak sama kerana nilainya berpandukan mengikut kawasan dan status masyarakat setempat setelah pada 1 Januari 2015 kerajaan sudah tidak mengawal tambang bas sekolah menyebabkan jumlahnya terpulang kepada pasaran. Terdahulu, media melaporkan berhubung ibu bapa perlu bersiap sedia dengan kenaikan tambang bas sekolah di sekitar Lembah Kelang yang dijangka bermula minggu depan atau Julai berikutan kos penyelenggaraan serta alat ganti kenderaan meningkat secara mendadak. Mengulas lanjut, Amali Munif berkata kos kenaikan tambang itu melibatkan kira-kira 44 kali pelajar naik bas dalam sebulan iaitu 22 hari maksimum dengan 2 kali naik sehari dan mengikut kadar itu, ia dikira masih di tahap tambang yang masih rendah. Kerajaan dicadangkan untuk melibatkan penyertaan bekas tentera dan polis yang dapat bertindak sebagai sebahagian penguatkuasa mengawal penyalahgunaan daun ketum dalam kalangan rakyat di negara ini. Sekiranya penanaman pokok ketum dibenarkan bagi tujuan perubatan. Penaung Persatuan Veteran Tentera Udara Diraja Malaysia PVTUDM Perlis Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata tugas pengawalan dan penguatkuasaan ketum boleh dibantu pihak badan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada bekas tentera dan polis. Sekaligus ia akan memudahkan urusan kerajaan membanteras penyalahgunaan ketum. Pada April lepas, dalam laporan media, Zahidi dipetik sebagai berkata perbincangan mengenai kebenaran penanaman ketum untuk tujuan perubatan mendapat lampu hijau daripada kerajaan apabila Kabinet tidak mempunyai halangan dan sudah memberikan kebenaran untuk satu perbincangan dilakukan pihaknya yang mewakili Parlimen Padang Besar bersama Menteri Kesihatan berhubung isu itu.
Menerusi lawatan sulung Perdana Menteri ke Jepun yang berakhir semalam, hubungan dua hala Kuala Lumpur, Tokyo terus diperkukuh. Kedua-dua negara bersetuju meneroka peluang baharu pelaburan dan perdagangan dalam bidang strategik, termasuk industri tenaga, alam sekitar dan perubahan iklim. Justru komitmen dalam memperbarui dasar pandang ke timur juga dilihat mampu menjadi pemangkin dalam usaha pemulihan ekonomi pasca pandemik. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membenarkan kenderaan persendirian asing Thailand memasuki negeri ini mulai 1 Jun depan. Dan kebenaran itu selaras dengan arahan pembukaan sempadan negara pada 5 Mei lalu dan serentak dengan keputusan oleh pihak berkuasa negara Thailand. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah berkata, kebenaran diberi melalui 3 pintu masuk utama Kelantan iaitu Stesen Kawalan Sempadan SKS JPJ Rantau Panjang, SKS JPJ Pengkalan Kubur dan SKS JPJ Bukit Bunga. Sebanyak 256,800 kompaun telah dikeluarkan terhadap peruncit, pemborong dan penternak di seluruh negara selepas gagal mematuhi skim penentuan harga maksimum ayam dan telur yang dikuatkuasakan sejak 5 Februari lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, ia melibatkan 1,034 kes merangkumi pelbagai kesalahan termasuk menjual melebihi harga siling, tidak meletakkan tanda harga dan gagal meletakkan tanda harga khas seperti diarahkan. Selain itu, 1,033 barangan perniagaan berjumlah RM133,000 turut disita. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sentiasa mengkaji permohonan bagi pembukaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di kawasan pinggir bandar atau luar bandar. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata ini kerana pembukaan sesebuah tabika kemas bergantung kepada keperluan di kawasan berkenaan. Ketika ini terdapat lebih 10,000 tabika kemas di seluruh negara melibatkan ramai 215,565 murid. Sementara itu, mengulas cadangan untuk menaikkan alaun pembantu tabika kemas kepada RM800 sebulan, Mazir berkata ia masih di peringkat kajian oleh Kementerian Kewangan. Baik, pastikan sahih berat lagi. Kita akan kembali selepas ini. Saksikan istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 pada hari Rabu 1 Jun 8.55 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my. Saksikan secara langsung majlis pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.gov.my. Keluarga Malaysia. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan dalam segmen notifikasi kita mulakan dengan Bicara Naratif. Jangan lupa untuk saksikan dengan tajuk 100 tahun Gerakan Koperasi Membangun Keluarga Malaysia bersama dengan Haji Zazali bin Harun iaitu Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia malam ini jam 9 malam. Baik, jangan lupa juga ikuti Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan dari 2 hingga 4 Jun 2022 di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman dari jam 9 pagi hingga 6 petang.
Baik, langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan risiko anak-anak kecil dijangkiti HFMD. Apa yang anda boleh lakukan ialah jangan hantar anak yang bergejala ke pusat jagaan kanak-kanak, taska, tadika ataupun sekolah. Tutup mulut dan hidung semasa batuk dan bersin. Kekalkan kebersihan di rumah, pusat penjagaan kanak-kanak, tadika dan sekolah dan juga persekitarannya. Bawa kanak-kanak mendapatkan rawatan jika mereka menunjukkan gejala. Juga kerap basuh tangan dengan sabun dan air bersih dan jangan berkongsi barangan peribadi. Cuci semua alat mainan dan permukaan meja, kerusi dan lantai sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Juga tidak membawa anak yang bergejala ke tempat awam yang ramai. Baik, monkeypox disebabkan oleh jangkitan virus monkeypox daripada kumpulan orthopox viruses. Bagaimanakah virus ini ditularkan kepada manusia? Ia adalah gigitan atau sentuhan langsung dengan darah, cecair badan atau luka haiwan yang dijangkiti. Melalui titik pernafasan apabila terdapat kontak bersemuka yang berpanjangan. Kontak langsung dengan cecair daripada ruam muskulopular di badan orang yang dijangkiti atau dengan objek yang tercemar virus seperti tempat tidur atau pakaian. Dan apakah tanda dan gejala jangkitan monkeypox ini? Ruam muskulopular yang bermula di muka kemudian akan menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki, diikuti juga oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Yang kedua, demam, juga akan berlaku keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, juga pembengkakan kelenjar limfa. Baik, semakan daftar pemilih tambahan dari bulan April dan sehingga 2022 dan ini adalah perhatian kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 April 2022 hingga 30 April 2022 dan juga pemilih berdaftar yang memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status. Tempoh semakan adalah daripada 19 Mei 2022 hingga 17 Jun 2022. Ada tiga kaedah semakan yang boleh dilakukan, iaitu melalui laman web dan juga aplikasi My SPR Semak, juga melalui talian SPR yang tertera. Baik, waspada dengan scammers. LHDNM tidak membuat panggilan melalui telefon bimbit. LHDNM tidak akan menyambungkan panggilan ke agensi lain seperti PDRM, mahkamah dan lain-lain. Pastikan anda berhati-hati dan jangan terpedaya. Baik, perkongsian tadi mengakhiri. Pastikan sahih untuk hari ini dan jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok bersama dengan Hafiz Dawson yang akan diadakan, pastikan saya, setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 3:30 petang. Dengan itu pastikan anda sentiasa menjaga diri dengan kejadian-kejadian ataupun keadaan-keadaan penyakit yang berleluasa pada ketika ini. Dengan itu, Assalamualaikum, sehingga jumpa lagi.